malam ni kita sambung dengan, kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, iaitu malam ni kita sambung dengan ayat ke-6 sehingga ayat yang ke-10. Wawa baca sebab suara Wawa sedap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita sambung dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Inna sesungguhnya. Sebelum tu mama nak ingatkanlah. Masing-masing kalau kita belajar ni Allah kena ada Quran. Kena ada Al-Quran dan kena ada pensel. Buatlah catatan. Mana-mana perkataan-perkataan yang kita tidak tahu tu, kita pun tulis. Lama-lama kita pun tahulah, kan? Mama kan duk fikir macam ni. Panjang pula kita pada hari nak baca orang ni panjang. Fikir macam ni. Macam budak-budak yang main usrah tu lah. Anak-anak yang main usrah tu. Kalau awak tak belajar, awak tak memulakan langkah untuk belajar Quran hari ini, 3-4 tahun ke depan, kan awak tak dapat apa-apa. Masa awak tetap juga berlalu. Awak habiskan masa tengok Korea lah, tengok apa. Masa tu tetap berlalu. Kalau kita memulakan langkah hari ni, walaupun kita start dengan sikit-sikit je, 3-4 ayat je satu, untuk satu hari, satu malam kita buat usrah 3-4 ayat aja. Kita akan dapat something. Selepas setahun, at least mungkin kita separuh daripada Al-Quran ini, kita dah memahami maknanya. Bayangkanlah kalau kita faham makna, macam mana agak-agak tu berlaku perubahan besar dalam kehidupan kita. Sebab kita baca Al-Quran ni, kita memahami sebagaimana kita baca buku-buku lain, kita baca khabar kita nak belajar faham kan? Tapi apa Quran itu faham. Jadi ambillah langkah ini, bermula dengan ambil Quran, ambil pen, buat catatan setiap malam. Mama uploadkan video ni setiap malam, tolonglah belajar. Nak cerita gitu. Tidak, kita akan berlalu masa kita macam tu, tiba-tiba Allah ambil je nyawa. Sia-sia je kita nak ada Allah dan kita tak tahu.
Jadi bismillahirrahmanirrahim, mula balik kan ni sebab tadi ngepek baru. Jadi innal ladzina kafaru, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru ni sebenarnya daripada fa'il madhi. Jadi telah ingkar oleh mereka ni telah ingkar. Sawaun sama sahaja, alaihim ke atas mereka, adakah anzartahum atau apakah anzarta itu ialah fa'il madhi, atau adakah telah engkau bagi peringatan kepada mereka, lam ataupun lam tidak, atau lam tidak, tunzir tu fa'il mudhari maksudnya sekarang dan juga future. Kalau sekarang kamu bagi peringatan ataupun future kamu bagi peringatan pada mereka, la yu'minun, tidak, mereka tu akan beriman, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi kita baca lagi sekali maknanya, sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka tu sawaun. Sebab apa tak nak kata sebut orang kafir? Kalau kafir kita kata sebab apa orang bukan Islam lah, non-Muslim lah kalau kafir tu. Tapi kalau ingkar dia termasuk kita sendiri lah, orang Muslim, tapi kita tak nak baca, tak nak belajar Al-Quran. Jadi kita lebih selesa terjemahkan sebagai kafaro tu sebagai orang yang ingkar, bukannya orang kafir semata-mata kafir. Tapi kita rasa bukan diri kita lah, kita terbaiknya macam tu. Bila kita baca kita rasa tidak kenal atas kita. Jadi sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu sama sahaja ke atas mereka, adakah atau apakah sama ada anzartahum, kamu bagi peringatan kepada mereka, alam tunzirhum ataupun tidak kamu bagi peringatan pada mereka, la yu'minun, tidak mereka beriman. Jadi firman Allah innal ladzina kafaru ini mengikut terjemahan Ibnu Katsir, sesungguhnya orang yang ingkar, orang kafir atau orang yang ingkar itu, yaitu merujuk kepada orang-orang yang menutupi dan menyembunyikan kebenaran. Dia dah tahu tentang Al-Quran ini adalah kebenaran daripada Allah, tapi dia menutupi, cuba menutupi, menyembunyikan. Kafara ini juga digunakan bagi makna penanam. Kenapa dia kata penanam tu kafara? Sebab penanam itu dia akan ambil biji benih, dia masuk ke dalam lubang lalu dia tutup. Jadi orang kafir ni samalah dengan penanam itu yang menutup biji benih tadi. Biji benih tu diumpamakan sebagai kebenaran, tapi dia menutup kebenaran. Kebenaran daripada Al-Quran ni dia tutup. Jadi Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagi mereka ini, baik bagi orang-orang yang ingkar ini, sama ada engkau Muhammad, engkau di sini merujuk pada Nabi Muhammad SAW, memberi peringatan mahupun tidak memberi peringatan kepada orang kafir ini, mereka itu tetap tidak akan mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi semakna dengan ayat ini, innal ladzina kafaru ini, kita boleh lihat mengikut Ibnu Katsir dalam ayat lain yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Yunus, misalnya ayat 96 hingga 97, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang haqqa alaihim, yang telah ditetapkan di atas mereka itu kalimatu rabbika. Apa ni kalimat ni? Ketetapan daripada engkau, la yu'minu, ketetapan rabbika, Rabb engkau, la yu'minu, tidak mereka tu beriman, walau ja'atuhum kullu ayat, walau sekalipun datang kepada mereka tu keseluruhan daripada tanda-tanda, bukti-bukti yang menjelaskan tentang kebenaran kekuasaan Allah, mereka tidak akan beriman, hatta sehingga yarawul azab al-alim, sehinggalah mereka itu melihat azab yang pedih. Maksudnya orang-orang yang ingkar ni, yang tak nak dengar apa yang disampaikan oleh Nabi sampaikan Al-Quran, mereka ini Allah kata dalam surah Yunus, datangkanlah kepada mereka apa sahaja bukti, segala bukti menunjukkan kebenaran kekuasaan Allah ini, mereka tidak akan beriman hatta yarawul azab al-alim, sehingga mereka melihat azab yang pedih.
Yang paling mudah kita tengok azab ni lah apabila Allah ambil nyawa kita. Hari itu diperlihatkan oleh Allah azab yang akan menimpa kita. Masuk hari itu baru mereka yang kafir, yang ingkar ini akan percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang seperti ini yang sentiasa menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi berdasar kepada Al-Quran ini, dia adalah orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mendapat petunjuk. Kita ni sebenarnya bila kita belajar ayat-ayat sebegini, kita akan buat refleksi pada diri kita. Adakah kita ni termasuk dalam golongan seperti ini? Mama nak katakan anak-anak mama dah ke? Mana ada tak termasuk? Hafiz, Izzat, Wafi termasuk dalam golongan ini. Bila mama ajak belajar Quran, setiap kali tak nak attend, tak nak masuk dengan usrah, tak nak dengar. Mama pun setia pula buat YouTube ni, buat video ni. Kalau tak nak belajar juga, takut-takut tergolong dalam golongan kafaru ini. Yang Allah kata, sama je Muhammad, kalau kamu bagi peringatan atau kamu tak bagi peringatan pada mereka, mereka tak akan beriman. Na'udzubillah, kita tak nak jadi macam tu. Sebab apa? Kita pergi kepada ayat seterusnya. Khatamallah telah mengunci. Allah telah mengunci. Kunci di sini adalah kunci mati. Kita takut-takut bila kita ingkar, selalu ingkar pada perintah Allah. Takut-takut ginilah Allah kunci mati. Ala qulubihim, ala atas qulubihim. Qulubihim hati-hati mereka. Dan ala atas sam'ihim, pendengaran mereka. Wa ala dan ke atas absarihim, penglihatan mereka, ghisyawatun, adanya atas penglihatan mereka ada tutupan. Wa dan lahum, bagi mereka azabun azim, dan bagi mereka seperti ini mereka akan dapat azabun azim, azab yang pedih, azab yang sangat berat. Jadi khatamallah ini mengikut As-Suddi mengatakan artinya adalah bahawa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengunci mati. Allah kunci mati macam mana? Bateri mati, tak nak buka. Kalau kita tengok, misalnya tengok satu benda, terkunci mati, boleh tak kita ambil benda tu? Tak boleh lah sehingga kita buka kunci tu. Kalau tidak, kita tak dapat ambil. Jadi sama juga orang-orang yang dikunci mati, hati dia ni tak akan masuk keimanan dalam hati dia. Kita katalah apa pun, kita kata marilah belajar Quran, Quran ni bagus, Quran ni sumber hidayah, Quran ni besar keberkatannya. Dia kata lepas tu dia tetap tak belajar. Takutnya jadi gitulah. Sebab apa? Sebenarnya Allah yang telah kunci mati hati mereka dan juga pendengaran mereka, lalu mereka tidak boleh mendengar apa yang disampaikan tentang petunjuk Allah, iaitu Al-Quran. Sebab apa? Mengikut Qatadah mengatakan bahawa sebab manusia ini dikunci mati hati dia, atau dia ingkar pada perintah Allah. Sebabnya ialah syaitan telah menguasai mereka. Punca utama manusia ini ingkar pada Allah ialah dipengaruhi oleh syaitan. Dan kita baca sebelum ni dalam surah An-Nas, syaitan ini terdiri pada minal jinni wal ins, dari manusia, jin dan juga manusia. Jangan kata jin saja, manusia pun sama. Manusia yang mempunyai ciri-ciri yang mempunyai sikap yang menentang Allah, yang suka melanggar perintah Allah, lalu dia membisikkanlah kepada sesama manusia, lalu mereka ingkar kepada Allah. Jadi syaitan tadi telah menguasai mereka kerana mereka mentaatinya, kerana mereka mentaati syaitan, kerana mereka ikut setan lah ceritanya. Maksud ikut setan kata tak payah lagi ngaji Quran, ya Allah penat, mungkin balik kerja baru balik letih, tak gitu sihat, tidurlah sihat, baca sihat letih, lain-lain kali pun boleh. Lalu kita pun mengikut, mentaati apa yang dihasut oleh syaitan itu. Maka lama kelamaan Allah akan mengunci mati hati dan juga pendengaran mereka, serta Allah letakkan di atas pandangan mereka ada tutupan, sehingga mereka tidak dapat melihat petunjuk
tidak dapat mendengar, memahami dan juga berpikir tentang kebenaran yang disampaikan. Jadi mengikut tafsir ni lagi dia kata misalnya mengikut Mujahid dalam tafsir Ibnu Katsir ni dia kata sebenarnya mereka yang dikunci mati hati ni, mereka ini telah melakukan berbagai macam dosa sehingga dosa-dosa tadi telah melekat dan memenuhi hati dari segala arah, sehingga dosa-dosa tersebut benar-benar ada di dalam hati mereka. Jadi keadaan inilah sebenarnya menyebabkan terkunci mati hati mereka, sebab mereka telah melakukan dosa terhadap Allah. Jadi dosa yang berterusan itu tadi akan memenuhi hati mereka sehingga mereka tidak cahaya keimanan itu tak dapat masuk ke dalam hati sehingga hati mereka terkunci mati. Itu mengikut Mujahid. Mengikut Al-Qurtubi pula dia mengatakan bahawa Allah ni sebenarnya Allah meletakkan ataupun menutup dan mengunci mati hati orang-orang yang ingkar ini sebenarnya sebagai satu balasan atau sebagai balasan atas kekufuran mereka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 155, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal taba'allahu 'alaiha. Bahkan sebenarnya taba'allah ni Allah telah mengunci mati 'alaiha, ke atasnya, iaitu ke atas hati mereka. Tapi Allah tak sebut sini maksud ke atasnya, ke atas dalam kurungan hati mereka, bi kufrihim, disebabkan oleh keingkaran mereka, kekufuran mereka kepada Allah. Jadi itu sebabnya mereka ni dikunci mati hati mereka. Jadi ini selaras dengan satu sabda Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah yang bermaksud Nabi sabda, sesungguhnya seorang mukmin itu jika ia mengerjakan satu perbuatan dosa, maka akan timbul noda hitam di dalam hatinya. Maksud titik hitam. Jika dia bertaubat, menarik diri dari dosa itu dan mencari redha Allah, maka hatinya menjadi jernih. Tapi jika dosa itu bertambah, maka bertambahlah pula titik-titik hitam itu sehingga memenuhi hatinya. Jadi itulah. Jadi akhir sekali apabila titik-titik hitam itu, titik-titik noda tadi memenuhi diri kita, kalau kita melakukan dosa pada Allah, maka itulah yang akan mengunci Allah, akhirnya akan mengunci mati hati seseorang itu. Na'udzubillah. Manakala Ibnu Jarir dia mengatakan bahawa Rasulullah pernah bersabda bahawa dosa itu jika sudah bertumpuk-tumpuk, jika sudah menimbun-nimbun di hati, maka ia akan menutupi, dan jika sudah menutupnya, maka didatangkan padanya kunci mati dari sisi Allah Ta'ala. Pentingnya kita ni tahu benda ni supaya kita tidak laku satu yang bertentangan dengan hukum Allah. Takut-takut benda ini akan menjadikan Allah kunci mati hati kita sehingga kita tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat mendapat cahaya iman daripada Allah. Sehingga tidak ada lagi jalan bagi iman untuk masuk ke dalamnya, dan tidak ada jalan bagi kekufuran untuk keluar daripadanya. Subhanallah. Itulah yang dikatakan sebagai kunci mati yang dimaksudkan dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Na'udzubillah. Allah telah mengunci mati pendengaran mereka itu maksudnya, maka apa kesannya? Kesannya kepada orang-orang yang kufur ingkar tadi, ia tidak dapat berfikir dan tidak dapat mendengar tentang kebenaran, tentang kebenaran atau tentang petunjuk yang dibawa oleh Al-Quran terutamanya, dan pandangan mereka ditutup sehingga mereka juga tidak dapat melihat
kebenaran. Itu yang dimaksudkan dengan wa ala absarihim ghisyawah, iaitu penglihatan mereka ditutup, ada tutupan di atas penglihatan mata mereka. Penglihatan untuk melihat kepada kebenaran tadi telah ditutup oleh Allah. Maka apabila Allah menutup mata hati dan juga pendengaran kita serta penglihatan kita daripada kebenaran dan petunjuk Allah, maka hiduplah kita dalam kesesatan. Nak tak kita jadi gitu? Dan kita balik akhirnya jumpa Allah dalam keadaan kita sesat, dalam keadaan kita kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Okay, ayat yang seterusnya, wa minan nasi may yaqulu, wa dan minan nas ada di antara, dan di antara an-nasi, di antara manusia. Wah, fokus ke ayat tuan. Dan di antara manusia, may yaqulu, tunjuk wan, may yaqulu, man orang, yaqulu yang dia tu berkata, amanna billah, amanna kami beriman, billah dengan Allah, wa dan bil yaumi dan dengan hari akhir, dengan hari al-akhirah, dengan hari akhirat, yaumil akhir dengan hari akhirat. Hari akhir itu maksud hari akhirat lah. Wa ma hum, sedangkan atau dan padahal hum mereka bimu'minin. Mana saatnya? Wa ma dan wa sedangkan atau padahal pun boleh diterjemahkan sebagai padahal, ma tidak, hum mereka bimu'minin mereka tidak beriman. Termasuk mereka tidak termasuk adalah orang yang beriman. Boleh juga. Yukhadi'una Allah, yukhadi'una mereka tu hendak menipu Allah lah. Walladzina wa dan alladzina orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, wa ma dan ma tidak, yakhda'una tidaklah mereka tu menipu, illa melainkan anfusahum akan diri-diri mereka, wa ma dan wa dan ma, wa ma boleh juga kita kata sedangkan, dan sedangkan wa tu sedangkan, ma yash'urun ma tidak, yash'urun mereka menyedari. Mama ni kan terjemahkan tersasu-sasu. Mama boleh lagi sekali. Wa minan nasi dan sebahagian ataupun dan di antara manusia, may yaqulu orang yaqulu yang dia mengatakan amanna billah kami beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir dan dengan hari akhir iaitu hari akhirat, wa ma hum bimu'minin dan sedangkan tidak mereka tu beriman. Yukhadi'una Allah mereka hendak menipu Allah, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una dan tidak mereka tu menipu, illa melainkan anfusahum melainkan akan diri mereka sendiri, wa ma yash'urun sedangkan tidak mereka menyedarinya. Jadi mengikut Ibnu Katsir, wa minan nasi may yaqulu amanna billah ini dia kata orang yang dan di antara orang yang may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin ini merujuk kepada orang-orang munafik yang berada di Madinah pada masa itulah, pada masa ayat masa Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi Mama nak sebut sikitlah tentang orang-orang munafik ni, asal usul supaya kita tahu. Jadi dulu ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, di Madinah itu terdapat kaum Ansar. Kayak Ansar ni maksudnya penolong Nabi lah, yang menolong Nabi semasa Nabi sampai di Madinah lalu dipanggil sebagai kaum Ansar yang terdiri daripada kabilah Aus dan juga Khazraj. Dan juga terdapatnya orang-orang Yahudi dalam kalangan Ahlu Kitab masa Nabi sampai di Madinah. Jadi Ahlu Kitab ni, orang Yahudi ada 3 golongan, iaitu satu Bani Qainuqa,
dan dia ni sekutu kepada kabilah Khazraj, dan juga ada Bani Nadir, dan juga ada Bani Quraizah, sekutu bagi kabilah Aus. Jadi ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah tu, beberapa orang daripada Ansar tadi masuk Islam lah, kaum Aus dan Khazraj ni, sebab dia ni yang jadi penolong pada Nabi, mereka ni telah masuk Islam. Tapi orang Yahudi sikit sangat masuk Islam, kecuali Abdullah bin Salam. Ini orang yang sangat alim, orang Yahudi yang sangat alim, yang mengetahui tentang Taurat. Dia lah orang di antara ahli kitab yang memeluk Islam, yang beriman kepada Nabi. Jadi pada saat itu, pada peringkat awal sebenarnya, tak ada lagi kemunafikan di Madinah ini. Sebab orang mukmin masa tu, orang Islam masa tu tidak ada kekuatan lagi. Bahkan Nabi sendiri dia berdamai dengan orang Yahudi. Nabi adakan perjanjian dengan orang Yahudi, berbaik dengan orang Yahudi, dan juga beberapa kabilah setempat di Madinah pada masa itu. Tapi setelah terjadinya peristiwa Perang Badar, Allah telah memuliakan orang-orang Islam, dan Allah telah mengangkat, memberi kekuatan kepada orang-orang Islam. Jadi barulah pada ketika itu, ramai di antara mereka telah memeluk Islam. Orang kafir di Madinah ini telah memeluk Islam, padahal hati mereka masih lagi kafir. Dan di antaranya ialah ketua munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan keliru dengan Abdullah bin Salam tadi, nama Abdullah juga, tapi ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah salah seorang daripada tokoh pembesar lah di Madinah dari kabilah Khazraj. Jadi dia ni sebenarnya pada peringkat awal dulu sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dialah pemimpin bagi kaum Aus dan Khazraj. Dan dia ni adalah sangat-sangat bercita-cita untuk menjadi ketua bagi penduduk Madinah, atau nak jadi raja bagi penduduk Madinah. Tapi disebabkan oleh bila datangnya Islam ini kepada mereka, disebabkan ramai yang masuk Islam, lalu mereka lupa untuk melantik Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Terlupalah bagi mereka yang telah memeluk Islam ini untuk menjadikan Abdullah tadi sebagai pemimpin. Sebaliknya mereka menerima Nabi Muhammad sebagai pimpinan di Madinah. Lalu Abdullah bin Salul ni berdendam kepada orang Islam, orang mukmin, dia berdendam, dan juga kepada para pemeluk Islam tadi. Jadi setelah Perang Badar, maka Abdullah bin Ubay pun menerimalah sebagai penganut agama Islam. Dia pun masuk Islam, tapi sebenarnya dia tidak sebenar-benar masuk Islam, tapi dengan tujuan supaya dia dapat kuasa. Jadi dia masuk Islam tu dengan tujuan untuk mendapat kuasa. Dan begitu juga dengan beberapa pengikut Abdullah bin Ubay juga telah memeluk Islam. Serta beberapa ahli kitab juga telah memeluk Islam. Jadi bermula daripada selepas Perang Badar itulah munculnya kemunafikan di kalangan penduduk Madinah dan orang-orang yang berada di sekitar itu. Sedangkan orang-orang muhajiri yang berhijrah bersama Nabi tak ada kemunafikan. Sebab mereka ini benar-benar berhijrah lillahi ta'ala. Kerana benar-benar nak menolong Nabi, mereka sanggup meninggalkan harta mereka, anak-anak keluarga di Mekah semata-mata untuk berjihad fi sabilillah. Jadi di kalangan orang muhajirin tidak ada munafik. Tapi di kalangan penduduk Madinah itu sendiri. Jadi Allah menyebutkan sifat-sifat orang munafik ini supaya kita orang mukmin ni mengikut Ibnu Katsir tidak tertipu dengan lahiriah penampilan mereka secara lahirnya. Kerana kalaulah kita membiarkan orang munafik ini mengikut Ibnu Katsir, mereka ini sebenarnya akan menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi ini, orang munafik. Dan juga mengikut Ibnu Katsir adalah satu kesalahan besar bagi kita ni jika kita menganggap orang-orang yang fajir, iaitu orang-orang yang derhaka kepada Allah, sebagai orang-orang yang baik. Kita tak boleh nak kata orang yang ingkar pada perintah-perintah Allah, tak apa, dia tu nampak je gitu tapi hati dia baik, tak boleh. Bukan mama kata, mengikut Ibnu Katsir, dia kata pandangan sebegitu. Jadi Allah berfirman tadi, yang bahagian pertama, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir
wa ma hum bimu'minin, iaitu merujuk kepada orang-orang munafik di Madinah di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, yang mengaku bahawa mereka ini beriman dan juga percaya kepada beriman dengan hari akhirat, sedangkan mereka tidak beriman. Sebab apa? Mereka tu yukhadi'un Allah. Mereka ni dianggap sebagai yukhadi'un Allah. Mereka ni sebenarnya hendak menipu Allah, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Kerana apa? Kerana dengan memperlihat, mereka dikatakan sebagai hendak menipu Allah kerana dengan memperlihatkan keimanan kepada Allah, sedangkan mereka ni menyembunyikan kekufuran. Itu yang dimaksudkan yukhadi'un Allah. Mereka ni hendak menipu Allah. Sebenarnya Allah tahu dalam hati mereka sebenarnya tidak beriman. Hanya mereka menampilkan dari sudut lahiriah sahaja bahawa mereka ni beriman. Jadi yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka ini berusaha untuk menipu Allah. Mereka ingin menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Tapi sebenarnya mengikut Abdul Qasim, begitu bodohnya mereka ni sampai-sampai mereka menduga bahawa ucapan mereka itu boleh menipu Allah. Dengan mereka bersyahadah, mereka menyangka bahawa mereka tu boleh menipu Allah dan akan menyelamatkan mereka di hadapan Allah besok dengan ucapan mereka itu. Tapi sebenarnya mereka berbohong kepada Allah sebagaimana mereka berbohong kepada sebahagian orang-orang yang beriman. Oleh itu, Allah sebenarnya berfirman, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya firman Allah itu, dan tidaklah mereka tu yakhda'una, mereka itu menipu, illa, melainkan anfusahum, diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan tidak mereka sedar, sebagai satu balasan. Maksudnya sebagai Allah membalas kepada mereka terhadap tindakan mereka ini, bahawa mereka hanya memperdayakan diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya tidak menipu Allah, tapi mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyedari hal tersebut. Kerana apa? Kerana mereka tak sedar bahawa mereka akan ditimpakan azab oleh Allah apabila mereka kembali ke akhirat besok. Jadi ayat yang senada dengan ini juga Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 142. Misalnya Allah kata, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik tu yukhadi'un Allah, mereka tu ingin menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan tetapi Allah membalas, dan dia, iaitu dia Allah, membalas tipu daya mereka itu. Kenapa Ibnu Jarir Ibnu Jubair dia mempersoalkan, dia kata mungkin ada orang mengatakan, mengapa orang munafik ini telah munafik kepada Allah dan orang mukmin. Orang munafik yang menipu, munafik kepada Allah dan orang mukmin itu dikata sebagai menipu Allah dan orang mukmin. Sedangkan mereka itu tidak menampakkan keimanan yang bertentangan dengan apa yang diyakini, kecuali mereka itu sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan diri. Mengapa mereka itu dianggap munafik? Orang munafik ni sebenarnya kenapa dia masuk Islam? Sebab tujuan dia masuk Islam adalah untuk menyelamatkan diri dia dan juga harta benda dia. Sebab bila mereka orang kafir memang akan diperangi oleh Rasulullah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berjihad memerangi orang kafir, termasuk semua orang Yahudi itu kan. Akhirnya diusir, kalau kita baca surah Al-Hash, diusir. Dan orang kafir semuanya diusir daripada Madinah. Maksud Allah memerintahkan Nabi supaya memerangi orang kafir. Jadi orang-orang munafik ni, orang kafir yang masuk Islam ini tapi bersifat munafik ini, dia menganggap dengan dia masuk Islam ini akan menyelamatkan diri dia, harta dia, kedudukan dia daripada diperangi oleh Nabi. Jadi kenapa kata munafik? Ibnu Jubair kata, sedangkan mereka ni nak menyelamatkan diri dia kan. Jadi sebenarnya dalam konteks dalam masyarakat Arab lah, dia tak kisah pun kalau orang tu disebut sebagai penipu. Penipu maksud kalau dia memberi keterangan secara lisan yang bertentangan dengan hati.
Sebab dia anggap itu adalah sebagai satu upaya orang tu untuk menyelamatkan diri dia. Maksudnya kalau, macam mana nak kata? Macam itu je lah, tak payah orang panjang lah sebab nanti susah. Jadi, dalam hal ini, Allah kata orang munafik, bukan Allah, Ibnu Katsir, dalam hal ini orang munafik itu mereka disebut menipu Allah dan orang beriman kerana mereka menampakkan keimanan mereka kepada Allah dan juga kepada orang mukmin melalui ucapan lisan agar bisa selamat dari pembunuhan, perampasan dan penyiksaan di dunia. Sebab itu samalah dengan orang Arab tadi yang kata menipu tadi. Orang Arab sendiri mengaku kalau kata dia tu bercakap secara lisan dengan bukan yang membenar dalam hati, dan hati dia tak sebenarnya tapi dibuat sebagai satu helak, maka dia tu dipanggil sebagai penipu. Jadi sebab itu orang munafik ni juga dianggap sebagai menipu Allah. Maksud itu faham tak? Kenapa orang Ibnu Jubair ni mempertikaikan kenapa dikatakan orang munafik ni sebagai menipu Allah. Sebenarnya dalam masyarakat Arab pun kalau orang ini tidak berkata, tidak seperti apa yang di dalam hati, diterima oleh masyarakat Arab sebagai penipu. Jadi dalam konteks ni orang munafik ni juga dianggap sebagai menipu Allah. Sebab dia sebenarnya mengaku keimanan tapi sebenarnya dalam hati dia tidak beriman. Memahami ke tak? Jadi penipuan mereka itu terhadap orang mukmin di dunia ni pada hakikatnya merupakan tipuan terhadap diri mereka sendiri. Mereka menipu diri sendiri kerana mereka merasai bahawa tercapai keinginan mereka dan menyangka bahawa tindakan itu dapat mendatangkan kebaikan pada mereka dengan menipu Nabi tadi, bahawa mereka beriman tidak akan dibunuh oleh Nabi, tidak akan diusir. Padahal sebenarnya perbuatan itu adalah menjadi sumber kebinasaan kepada mereka kerana mereka akan disirik atau mereka menyeret diri mereka kepada kemurkaan Allah. Dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih oleh Allah. Sebab kita pun pernah baca kan dalam surah sebelum ini, sesungguhnya al-munafiqun tu akan berada di kerak neraka, di bahagian paling bawah neraka. Maksud lebih daripada orang yang kufur kepada Allah, azab mereka. Boleh kurang? Okay, kita pergi kepada ayat seterusnya iaitu ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim, pada hati mereka itu, pada hati-hati mereka maradun. Maradun penyakit. Penyakit apa? Penyakit ragu-ragu, penyakit nifak. Fazadahumullahu marada. Maka fazada maka Allah menambah hum akan mereka. Fazadahumullah, maka Allah menambah akan mereka tu marada, pelbagai jenis keraguan lagi dalam hati mereka tu. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, mereka akan mendapat azab yang pedih bima kanu yakzibun, terhadap apa yang adalah mereka tu terhadap apa yang adalah mereka tu pendusta. Jadi fi qulubihim maradun, mengikut Ibnu Katsir, di dalam hati mereka ada penyakit. Mengikut di dalam tafsir Ibnu Katsir ni bahawa penyakit apa? Fi qulubihim, dalam hati mereka ada maradun, ada penyakit apa? Iaitu penyakit keraguan. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambah keraguan itu dengan keraguan lagi. Dan setengahnya pula mengatakan di dalam hati mereka ada penyakit itu merujuk kepada penyakit riya. Bima kanu yakzibun, disebabkan mereka berdusta. Jadi mereka itu dapat azab daripada Allah disebabkan mereka itu berdusta kepada Allah. Seringkas tu je di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ini. Jadi kita apa dia? Ya, keraguan itu bermaksud serabut. Ahsanta. Okey. Jadi fokus pada ayat tu, kita ulang lagi sekali supaya semua yang tengok video ni boleh memahaminya. Ayat yang ke-6 hingga ke-7 ni adalah tentang orang-orang kafir.
Semalam Mama kata kan, 4 ayat pertama itu adalah tentang orang-orang mukmin. Okay, ayat 6 dan 7 ialah orang-orang kafir. Lepas tu Mama kata ayat ke-13, bukan ayat ke-13. 13 ayat kemudian, Mama semua tersasu-sasu. 13 ayat kemudian itu bermula daripada ayat yang ke-8 itu adalah tentang orang munafik. Jadi inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru telah ingkar oleh mereka sawaun alaihim, sama sahaja ke atas mereka. Anzartum, apakah kamu memberi peringatan pada mereka? Lam tunzirhum, peringatan atau ancaman pun boleh. Kalau kita kata sama ada kamu bagi ancaman kepada mereka atau tidak kamu bagi peringatan pada mereka, apa wah? Apa je? Mula lagi sekali. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafaru yang telah ingkar oleh mereka sawaun alaihim, sama sahaja ke atas mereka. Anzartahum, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? An lam tunzirhum, ataupun tidak kamu bagi peringatan pada mereka? La yu'minun, tidak mereka beriman. Khatamallah, Allah telah mengunci mati ala qulubihim, ke atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan ke atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan ke atas penglihatan mereka, ghisyawat, ke atas mereka penglihatan mereka ada tutupan. Walahum azabun azim, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang dahsyat, azab yang pedih, azab yang berat. Asanta. Wa minan nas, dan sebahagian ataupun di antara manusia, may yaqulu amanna, orang yang dia berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga kami beriman kepada hari akhir, iaitu hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, sedangkan tidak mereka beriman. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'un, dan tidak atau sedangkan tidak mereka menipu illa anfusahum, melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidak mereka menyedari. Fi qulubihim maradun, pada hati-hati mereka ada penyakit, iaitu penyakit nifaq, penyakit ragu-ragu. Fazadahumullahu marada, maka Allah apa ni, menyebabkan Allah tambahkan akan mereka marada, pelbagai keraguan lagi. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, disebabkan adalah mereka itu yakzibun, mereka itu pendusta, mereka itu berbohong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah waj'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.